Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita mulakan dengan umul kitab dan dengan apa tu? Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okey, kali ni kita akan sambung kita punya pelajaran. Okey. Selamat datang semua. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, kita tengok ni soalan sel. Darjah 1.1 menjadi satu sel yang dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey, ini adalah sel apa? Sel haiwan ke tumbuhan? Kita tengok kat sini, ini ada sel haiwan iaitu ini adalah dinding sel. Dinding sel. Kemudian dalam dia adalah membran plasma. Kalau bunyi-bunyi ni ada orang masuk. Okay. Okay, kemudian kita tengok membran plasma fungsinya adalah untuk mengawal pergerakan masuk dan keluar bahan ni. Pergerakan masuk dan keluar. Kawal pergerakan bahan. Masuk dan keluar. Okay, dinding sel tadi bersifat tegar, bersifat tegar, mampu menahan tekanan segar. Mampu menahan tekanan segar. Mampu menahan tekanan segar. Mampu tahan tekanan segar. Sebab tu dia tak boleh pecah. Okey. Kemudian kalau membran plasma pula sifatnya adalah kenyal, elastik. Okey. Kemudian kita tengok ini adalah mitokondria. Ini adalah mitokondria. So mitokondria. Okey, mitokondria. Mitokondria fungsinya adalah untuk menghasilkan, menjanakan tenaga energi, menghasilkan tenaga iaitu salah satunya melalui adalah sel tenaga kimia iaitu ATP. Ia adalah untuk penjanaan tenaga, T4 tenaga, T4 tenaga. ATP tu adalah sejenis tenaga yang dihasilkan melalui cellular respiration, tu untuk respirasi sel. Respirasi sel tu apa? C6, H12, O6 campur 6 oksigen yang akan hasilkan 6 karbon dioksida campur 6 air. Ini adalah respirasi aerob. Okey, kemudian ini Q ni adalah jalinan endoplasmik kasar. Fungsinya adalah untuk transport
protein. Transport protein, angkut protein. Protein yang telah disintesis oleh ni yang biji-biji ini adalah mitokondria. Mitokondria, sorry. Apa dia? Ribosom ya. Ribosom. Okey. Ini ribosom ni ada biji-biji adalah ribosom. Ribosom untuk hasilkan sintesis protein. So jaringan endoplazmik kasar fungsinya adalah untuk mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Ini adalah kloroplas ya. Kloroplas, kalau putih ada T tu. Sini ada C. Kalau kita tak payah kloroplas saja. Chloroplast ni adalah trap sunlight to carry out photosynthesis. Memerangkap tenaga cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis di mana dia mengubahkan tenaga kimia kepada tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Kita tengok namakan struktur, kita dah labelkan semua. Okey, kemudian nyatakan fungsi R. R adalah kloroplas tadi, kloroplas kloroplas. Kloroplas tadi apa? Trap sunlight trap sunlight to carry out photosynthesis. Trap sunlight to carry out photosynthesis. Menyerap tenaga cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Macam mana dia boleh trap sunlight? Kerana dia ada klorofil. So klorofil ni trap sunlight to carry out photosynthesis, to convert light energy kepada chemical energy. Chemical energy tu apa? Chemical energy tu, glukosa tu adalah chemical energy yang dihasilkan. Okey. Dia dapat pigmen klorofil yang menyerap tenaga cahaya bagi menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia untuk menjalankan proses fotosintesis. Ini sepatutnya terdapat pigmen klorofil yang menyerap tenaga cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis bagi menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Okey. Ribosom dalam Q mensintesiskan protein untuk membina hormon. Dalam Q. Q atau apa? Kita tengok. Q tadi jalinan endoplasma. Okey, dalam dia. Ribosom tu fungsinya adalah untuk sintesis protein. Sekiranya ribosom dalam sel meristem. Sel meristem ni berada di hujung pucuk dan juga hujung akar. Katalah ni hujung pucuk, maka kat sini ni ada sel meristem. Sel meristem fungsinya adalah untuk satu, untuk mitosis, M to for mitosis. Satu lagi dia akan menghasilkan satu hormon namanya auksin. Hormon ini adalah okey. Okey, hormon ini fungsinya adalah merangsang pemanjangan sel. Fungsinya adalah untuk merangsang pemanjangan sel. Okey, dia sekejap ini adalah zon pembahagian, dipanggil zon pembahagian. Ini zon pembahagian sel. Ini adalah zon pemanjangan sel. Zon pemanjangan sel, pemanjangan sel. So hormon ni, hormon auksin dihasilkan di sel meristem, kemudian dia akan dihantar ke zon pemanjangan.
Maka kat sini hormon tu akan menyebabkan sel tu akan memanjang. Okey, terangkan kesan ke atas pertumbuhan pokok. So jawab dulu apa dia tanya. Kesan terhadap pertumbuhan pokok. So jawapannya pokok terbantut. Okey, pokok terbantut. Kenapa? Kerana pokok terbantut kerana kurang menghasilkan hormon oksin. Okey, kita tak boleh cakap hormon je, kita kena cakap apa hormonnya, iaitu hormon oksin. Okey. Kemudian dia tengok pula soalan yang kedua. Raja satu menunjukkan sel T sedang mengalami proses mitosis pada peringkat X. Okey, dia dah cakap dah proses mitosis. Mitosis. M-I-T-O-S-I-S, mitosis. Mitosis berada di hujung pucuk dan juga di hujung akar. Hujung pucuk tu yang kita dah belajar kat atas tu adalah sel meristem yang berada di zon pembahagian sel. Begitu juga dekat akar. Okay. Apa ciri mitosis? Mitosis ni menghasilkan two daughter cell two daughter cell iaitu dua sel anak. T untuk two daughter cell. Dapat dua sel anak. Bila dia bagi dia belah dua. Lagi apa? Untuk pertumbuhan atau growth, pertumbuhan. Kemudian selnya sama tetap bilangan kromosom. Bukan sahaja tetap bilangan kromosom, tetap juga kandungan genetiknya. Jadi dia sama. Okey. Kita dah belajar mitosis ada 4 mat. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Profasa. Profasa ni dia punya keywordnya adalah pendek dan tebal. Kromosomnya pendek dan tebal. Okey, kemudian kita tengok pula untuk metafasa. Metafasa. Okey, kita tengok metafasa pula. Okey, metafasa dia punya keyword dia apa? T adalah untuk tersusun. So ni tersusun di Khatatul Istiwa. Okey, anafasa. Anafasa. Jadinya keywordnya ana, ante. Aku, kau. Iaitu telah berpisah. T pula telofasa. Telofasa pula adalah untuk tiba di kutu. Okey, kat sini kita tengok adalah anak-anak, ante. So kita tengok apa ni? Ini adalah apa? Ini adalah kromatid beradik ataupun kromatid kembar. Sister kromatid atau kromatid beradik. Ini kalau misalnya asal kita kromosom macam gini. Ini sebelah ni dengan sebelah ni adalah kromatid beradik atau kromatid kembar. Okey. So bila dia berpisah, sentromere ni akan terbagi kepada 2. Ini adalah pada sel haiwan ni adalah kutub dia. So kalau ditanya berapa sel anak yang terhasil 2, berapa kromosomnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. So kalau kita bagi balik kita akan dapat 4 balik. 1, 2, 3, 4. Ini pun sama. Sebab itu dia cakap tetap bilangan kromosom dan kandungan genetiknya. Dinamakan proses dia adalah anafasa.
Nyatakan perlakuan kromosom. Perlakuan kromosom tu apa perangai dia? Apa yang berlaku pada peringkat X? Maka kita cakap kromatik kembar atau kromatik beradik akan berpisah. Nampak sini dia akan berpisah dan bergerak ke kutub dan bertentangan. So, kromatik kembar berpisah pada sentromere dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Mula-mula mestilah sebut sentromere membahagi dua. Membahagi dua. Kemudian barulah kromatik kembar berpisah. Kemudian ketiga dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey. Teknik pengklonan ialah proses penghasilan klon atau organisma yang seiras dengan organisma induk melalui pembiakan aseks. Teknik pengklonan diaplikasikan dalam industri orkid secara meluas di dunia termasuklah di Malaysia. Okey, nyatakan apakah jenis pembahagian sel. Ini bila sebut klon mestilah mitosis. Pengklonan boleh kultur tisu, boleh. Apa saja yang melibatkan proses mitosis mestilah dia hasilnya sama. Hasil sama seperti induk. Kalau kita tengok keratan batang pun boleh. Kalau kita tanam pokok kertas, kita pakai keratan batang, ubi. Yang menyebabkan proses mitosis adalah menghasilkan hasil yang sama. Okey, kemudian terangkan tujuan pengklonan. Kenapa kita pakai klon? Pertama ialah menghasilkan anak benih yang banyak dalam masa yang singkat. Kemudian menghasilkan kualiti yang bermutu tinggi. Maksudnya kalau kita dah dapat satu produk yang berkualiti tinggi, kita boleh perbanyakkan kualiti tadi. Bukannya dia hasilkan melalui proses pengklonan ni kualitinya jadi bertambah, tak. Maksudnya bila dia hasilkan satu orkid, dia dah buat kacukan ke apa, kemudian dia dah dapat produk tu, dia nak perbanyakkan. Kemudian ciri-ciri yang baik dikekalkan. Itulah cakap, bisa katalah dia dah kacukkan orkid A campur orkid B, dapat C yang lawa, bunga yang pelik-pelik, bisa kata bentuk angsa ke bunga dia. Kemudian macam mana dia nak banyakkan C ni, barulah dia melalui kaedah pengklonan. Maksudnya ciri-ciri baik induk dikekalkan dan juga meningkatkan ekonomi dalam pertanian. Meningkatkan ekonomi lah, sebab harga orkid ni akan bertambah jika bendanya lagi baru, benda yang baru, variety yang baru. Okey, macam mana dia nak buat pengklonan? Dia ambil lah daripada akar ke, ujung pucuk ke akar ke. Kemudian tisu ni kita panggil explants. Explant ini akan kita kulturkan dalam medium kultur yang mengandungi nutrien. Medium yang mengandungi nutrien. Tapi sebelum tu kita kena sterilkan dulu. Explant ni kita sterilkan dulu. Kemudian baru kita kulturkan. Kemudian dia akan mencambah menjalani proses mitosis, membentuk plantlet. Kemudian dia dapat plantlet tu, maksudnya kalau pokok pisangnya kecil je, comel aja gitu pokok pisang. Tapi ada akar, ada batang. Selalu kalau kita tanam pokok pisang, kita panggil anak dia kan. Kita potong itu, tak adalah pokok dia. Tapi sekarang kecil dia tapi lengkap. Plantlet. Kemudian dia dah besar, barulah kita tanam dekat tanah. Okey, kemudian ada tengok pada sini. Individu P dan Q dalam situasi yang berbeza. Satu sedang melakukan aktiviti cegah, satu lagi dalam keadaan rehat. Kita tengok kat situ. Okey, glukos mengeluarkan tenaga. Okey, sekarang kat sini adalah dia tengok TV. Kat sini dia tengah lari. Okey, apakah proses R, apakah proses Q?
Q. Menamakan proses A dan dalam suatu sel otot manusia. Okey. R ini adalah dia dalam keadaan cegas. Okey, bila dalam keadaan cegas, dia perlukan banyak oksigen, banyak glukosa, untuk hasilkan lebih banyak tenaga. Tujuannya nak hasilkan lebih banyak tenaga, perlu banyak tenaga. Okey, sampai satu tahap kadar pernafasan dia ni tak mencukupi untuk membekalkan oksigen kepada otot, di mana bekalan oksigen kurang daripada keperluan oksigen. Okey, ketika ini barulah dia terpaksa menjalankan, dia nak tenaga juga, maka dia terpaksa menjalankan respirasi anaerob. Respirasi anaerob. Okey, maknanya dia menjalankan respirasi tanpa adanya oksigen. Selalunya kita belajar respirasi aerob. Aerob maknanya kita ada oksigen. Kita ada oksigen. So C6H12O6 campur 6 oksigen. Hasilkan 6 karbon dioksida, 6 air, campur 36 ATP. ATP-nya 36. Tetapi dalam keadaan dia tanpa kurang oksigen ini, dia terpaksa menjalankan respirasi anaerob sebab dia nak tenaga juga. Maka dia terpaksa menjalankan respirasi anaerob, terus pecahkan tanpa adanya oksigen. So, di sini kita tak ada tambah oksigen, dia hasilkan asid laktik, campur 2 ATP saja. Maknanya dia nak tenaga juga, maka dapatlah 2 ATP. Kemudian oleh kerana bila asid laktik ni tinggi dalam otot, bila asid laktik tinggi dalam darah, okey, keadaan dia menjalankan respirasi anaerob ni tanpa oksigen, kita panggil dia hutang oksigen. Okay, asid laktik ini bila tinggi dalam darah, dia akan menyebabkan letih, lesu. Ini menyebabkan otot terpaksa menghentikan gerakannya. Otot terpaksa menghentikan gerakannya. Okay, macam krem lah kalau tengok tu gerakannya, iaitu di krem lah, kekejangan otot. Kekejangan otot. Okay. Bila dah kekejangan otot, automatik orang tu akan berhenti berlari lah. Dah krem. Okay, berdiri. Selepas tu awak dapati bahawa dia akan bernafas bercungap-cungap. Kenapa dia bernafas bercungap-cungap? Tujuannya adalah untuk mengambil lebih banyak oksigen. Maka dia akan bernafas. Pernafasan akan meningkat. Kadar denyut jantung pun akan meningkat. Jantung meningkat. Ketika ni bila kadar denyut jantung meningkat, kadar pernafasan, maknanya oksigen dah banyak dah sekarang. Lebih banyak oksigen sampai ke dalam darah. Dalam darah dia angkat di otot. So apa yang berlaku? Okey, asid laktik tadi akan dihantar ke hati, kemudian asid laktik akan dioksidakan. Asid laktik akan dioksidakan. Maka ketika ini kita panggil dia hutang oksigen dibayar. Hutang oksigen dibayar. Okey. Tadi kita dah cakap anaerob tanpa oksigen. Kalau jadi no oksigen. Anaerob, no oksigen. Kemudian yang tadi ni respirasi aerob. Cakap persamaan bagi S. Respirasi aerob mestilah ada
oksigen. Dia nak persamaan perkataan, dia tak cakap pun persamaan kimia. Maka tulis je perkataan glukosa campur oksigen hasilkan karbon dioksida campur air. Dan tenaga dia 2898. Okey, nyatakan dua perbezaan respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. R adalah anaerob, manakala S adalah aerob. Maka berlaku dalam keadaan tanpa oksigen manakala. Ini kalau perbezaan mesti tulis perkataan macam ni. Ni kat kertas struktur, kalau kertas objek esei boleh buat jadual. Manakala S berlaku dalam kehadiran oksigen. Glukosa dioksidakan sebahagian dalam R, manakala glukosa teroksida sepenuhnya. Kalau kita tengok kat situ, kalau persamaan ni, karbon dioksida dah habis dengan karbon dioksida ini, asid laktik ni masih ada tenaga. Asid laktik ni masih ada tenaga dalam dia. Belum di sebelumnya. Okey. Glukosa dah menghasilkan asid laktik, manakala S tidak menghasilkan asid laktik. Asid laktik menyebabkan kekejangan otot. Manakala S tu tak ada asid laktik, dia tak kejang. Ni menghasilkan lebih banyak tenaga, iaitu 2 ATP, manakala S menghasilkan lebih banyak tenaga. Tadi sedikit. Untung kat sini perkataan sedikit tenaga, S menghasilkan lebih banyak tenaga. R berlaku di sitoplasma, manakala S berlaku di mitokondria. Di mitokondria. Sebab itulah tenaga dia banyak, 36 ATP. Okey, kita tengok ini pertukaran gas. Pertukaran gas di alveolus, namakan proses. Bila kita sebut gas automatik adalah resapan ringkas. Sebab dia gas. Dia melalui, kalau resapan lipid, resapan ringkas melalui fosfolipid bilayer atau lapisan fosfolipid. Sama ada dia small molekul. Dia small molekul seperti gas. Molekul seperti gas. Dia melalui ini. Kemudian dia follow concentration gradient. Follow maksudnya ikut. Follow concentration gradient. Mengikut kecurunan ke pekatan. Kemudian dia fosfolipid. Maknanya lipid soluble. Yang larut dalam lipid boleh melalui fosfolipid seperti ini. Asid lemak, gliserol, asid lemak, gliserol dan juga vitamin A, D. Okey. Kemudian kita tengok soalan berikutnya, draw and label. Menunjukkan arah pergerakan oksigen dan karbon dioksida. Maka kita labelkan. Kita labelkan. Yang masuk apa? Oksigen. Yang keluar adalah karbon dioksida. Okey, kemudian kita tengok soalan berikutnya. Berikan dua ciri S, struktur S. Struktur S. S itu apa? Alveolus. Alveolus. Alveolus adalah pusat tempat pertukaran respirasi. Ini adalah bentuk alveolus. One cell thick. One cell thick. Struktur alveolus dia adalah ni. Sebab dia adalah satu lapisan sel saja. Yakni ni P1 sel. Okey, permukaan alveolus yang lembab. Kat dalam ni ada lembapan. Kalau ni lembapan, sanglah dia nak menyerap gas untuk menyerap. Yang ni permukaan alveolus lembab untuk supaya gas supaya gas meresap ke dalam lembapan bagi memudahkan kadar resapan meningkat. Kadar resapan akan meningkat.
Jumlah luas permukaan yang besar. Macam mana dia dapat jumlah luas permukaan yang besar? Kerana bilangannya yang banyak. Bilangan alveolus yang banyak. Maka jumlah permukaan yang besar untuk meningkatkan kadar pertukaran gas. Dinding permukaan respirasi yang nipis setebal 1 cell thick tadi cikgu cakap tadi 1 cell thick dengan nipis setebal 1 sel untuk meningkatkan kadar pertukaran gas. Jaringan kapilari darah yang banyak untuk apa? Untuk meningkatkan pengangkutan gas. Okey, itu dia. Okey, ini adalah dua jenis struktur protein. Okey, ada A, ada B. Macam mana ni nak ingat? Okey, yang sini quaterner. Yang sini quaterner kalau kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4 macam quaterner itu So B adalah quaterner. Contohnya adalah hemoglobin. Ini adalah tertiary. Tertiary dia bentuk macam ni, di mana dia ada struktur sekunder. Sekunder ni ada, dalam dia ada sekunder juga. Tertiary ni dalamnya ada sekunder. Sekunder dia alfa dengan sama ada alfa ataupun beta. Kalau primer dia adalah rantai yang lurus. Rantai lurus. Okey. Kita tengok pula ni contoh. Padankan protein dengan strukturnya. Tadi kita dah tahu hemoglobin, quaterner, amylase, tertiary dan rambut adalah sekunder. Sekunder ni ada dua jenis, beta plated dengan apa? Beta plated dengan apa tadi? Alpha kan? Okey. Untuk sekunder kat sini kalau kita tengok K tu kita boleh keratin tertiary ni bahasanya enzim. E untuk enzim. Tertiary untuk enzim, hormon. Hormon, enzim, hormon adalah tertiary. Okey. Okey, raja 3 menunjukkan dua kemeja, baju lah. Baju P dan Q yang telah dikulit oleh darah. Dicuci menggunakan pencuci berenzim pada suhu yang berbeza. Suhu 1, 35 darjah Celsius. Suhu lagi 1, 70 darjah Celsius. Ini hampir pada suhu optimum. Hampir suhu optimum. Suhu optimum. Kalau suhu optimum, kadar aktiviti enzim adalah apa? Kadar aktiviti enzim adalah maksimum. Ini PM tau. So ni adalah PM. Kadar aktiviti enzim adalah PB. So sini adalah suhu 35 dan sisi adalah suhu hampir optimum bagi aktiviti enzim. So kat sini oleh kerana kadar aktiviti enzim adalah maksimum, tak ada kotoran. Kat sini suhu 37. Why? Kenapa 70 darjah Celsius dia masih ada kotoran? Kita tengok kat sini. Mengapakah terdapat kotoran? Kerana apabila dipanaskan pada suhu melebihi 60 darjah Celsius. Sebab kita dah belajar kadar tindak balas enzim. Sini 37, sini 60, sini adalah kosong. So gambar dia macam ni. Lepas tu dia akan merosot. Okey, tengok pada suhu 60 saja dia dah hampir kosong, ternyata asli.
Apabila dipanaskan suhu melebihi 60 darjah Celsius, dipanaskan. Ataupun kalau dia tulis 70 darjah Celsius, 40 pun dia dah mula nurun. Kenapa? Kerana haba yang tinggi, haba yang tinggi akan menyebabkan ikatan di dalam tapak aktif enzim putus. Ini menyebabkan tapak aktif enzim berubah bentuk dan enzim ternyata asli. Okey. Bisa katalah enzim ni bentuknya senanglah bentuk macam ni. Okay, ni enzim. Kemudian ada substrat. Ada substrat. Ni substrat. Ni enzim. Okey. So enzim dengan substrat ni tapak aktif dia ni. Tapak aktifnya. Okey, kalau tapak aktif enzim ni telah berubah bentuk, mungkin dia bentuk macam ini. So tadi ni tak boleh nak masuk sebab bentuknya dah tak sama. So enzim tidak dapat bergabung dengan substrat. Kompleks enzim substrat tidak akan terbentuk. Maka enzim tak boleh bergabung dengan substrat. Maka tak ada kompleks enzim substrat. Maka tak ada produk, maka tak ada hasil. Okeylah dia. Suhu yang haba yang tinggi, yang terlampau tinggi akan menyebabkan yang sangat tinggi, sangat tinggi akan menyebabkan ikatan dalam tapak aktif enzim akan putus. Bila dia putus menyebabkan tapak aktif enzim berubah bentuk. Bila dia berubah bentuk namanya enzim itu telah ternyata asli. Bila enzim ternyata asli dia tidak boleh bergabung dengan substrat, maka tidak ada kompleks enzim substrat terbentuk dan juga hasil pun tidak terbentuk. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Pada zaman dulu manusia membuat keju dengan menyimpan susu di dalam kantong yang dibuat daripada perut unta. Perut, kita dah belajar perut, P-E-R-U-T, perut. Kita dah belajar perut. Perut ni dalamnya ada enzim pepsin, enzim renin. Pepsin dia akan menukarkan protein kepada polipeptida. Polipeptida. Okey. Ataupun pada pepton. Manakala renin pula dia akan menggumpalkan susu. Gumpalkan susu. Okey. Terangkan bagaimana enzim kantong ini menyebabkan susu bertukar menjadi keju. Ni yang dulu pernah satu iklan Susu telah bertukar menjadi keju. Keju tu dalam bentuk apa? Pepejal. Susu dalam bentuk apa? Cecair. Ni kalau kita tengok, kalau budak kecil minum susu lepas tu dia gumuh. Dia gumuh muntah, tengok dia punya muntah macam ni. Berketul-ketul kan. Itulah bentuk pepejalnya tu. Kantong atau perut unta mengandungi enzim renin. Mengandungi enzim renin. So, apa renin tu buat? Renin akan menggumpalkan susu. Renin menukarkan kasinogen iaitu susu larut kepada susu tak larut. Protein susu. Protein susu yang larut kepada protein susu yang tak larut. Ini namanya kesin. Okey. Raja menunjukkan dua jenis kelas makanan dalam kelas protein yang berbeza. Kacang hijau dengan ayam. Satu sumber haiwan, satu sumber tumbuhan. Nyatakan kelas protein. Kelas protein. Okey. Ayam adalah protein kelas pertama. Manakala kacang hijau adalah protein kelas kedua.
Kerana apa dipanggil protein kelas pertama? Kerana haiwan biasanya mengandungi semua asid amino perlu. Apa maksud asid amino perlu? Tak perlu dimakan. Tak perlu ambil dalam makanan. Sorry, terbalik. Maksudnya ialah perlu. Itu namanya perlu Perlu ambil dalam makanan. Perlu ambil dalam makanan sebab badan tak boleh dibina, tak boleh bina kita punya asid amino ni So, kalau haiwan punya dipanggil kelas pertama kerana mengandungi semua asid amino perlu. Maknanya asid amino tu badan kita tak boleh buat. Kita perlu ambil dalam diet kita. Maka tumbuhan dia kurang. Tapi haiwan adalah protein kelas pertama. Sebab itu boleh minum susu Okey. Dalam ileum, protein akan dicernakan kepada asid amino dalam ileum. Dalam ileum kat sini ileum. Okey, dalam ileum kita ada erepsin erepsin ataupun kita boleh juga panggil kat sini polipeptid, kita ada peptidase dulu. Nama lain ni lah jadinya peptidase, erepsin ataupun peptidase Okey. Kita tengok pula otak cerebrum. Ni cerebrum. Cerebrum. Kenapa cerebrum ni besar? Kerana dia adalah berlipat-lipat untuk memuatkan lebih banyak neuron. Sebelum dia dapat memuatkan lebih banyak neuron, berlipat-lipat ni sebenarnya dia meningkatkan jumlah luas permukaan bagi memuatkan lebih banyak neuron. Dia paling besar. So ini adalah untuk minda, untuk mental dan juga untuk voluntary actions. Voluntary action. Apa dia voluntary action? Tindakan terkawal. Tindakan apa? Tindakan terkawal, tindakan yang ditentukan pahala dan dosanya mengikut kemahuan kita sendiri. Manakala cerebellum belum besar. Kalau belum besar maknanya dia tertatih-tatih, maka tidak seimbang. So ini adalah untuk keseimbangan dan juga untuk koordinasi otot juga Okey, medula oblongata. Ni kita dah buat juga. Medula oblongata. Okey. Okey, semua okey? Ada soalan setakat ni? Tak ada lagi? Okey, kita sambung. Medula oblongata ni, okey. Fungsinya adalah untuk apa? Siapa nak cuba jawab? L untuk apa? L untuk apa? Ain? Hibah? Intan? Okey. Kita sambung saja. KL tu untuk luar kawal. Contoh luar kawal adalah D ni, satu denyut jantung. B ni untuk breathing boleh, breathing atau pernafasan. Untuk bersin pun boleh. Okey, P ni, P. Okey, P kita boleh buat pernafasan, peristalsis, peristalsis, peredaran darah. Okey. Okey, dia cakap merupakan otak paling besar cerebrum tadilah, cerebrum.
Tandakan, wah, okey, aktiviti kawal betul. Kecerdasan mental. Mengintegrasi maklumat dan rangsangan, betul. Kat sini kita mengintegrasi maklumat. So, sampai ke otak kita perlu fikirkan apa yang kita boleh buat. Misal katalah sekarang ni awak tengok, awak dengar suara cikgu, awak tengok cikgu conteng-conteng ni kan. Maknanya ada dua rangsangan. Satu, deria pendengaran. Satu lagi ialah deria penglihatan. Sampai ke otak, barulah dia mengintegrasikan semua, kemudian dah integrasi, dia interpretasikan. Oh, cikgu ni cakap pasal otak Okey. Kemudian apa tindakannya? Okey, awak menulis-nulis dah Okey, ini mengawal tindakan tidak terkawal. Ini adalah medulla oblongata. Tindakan refleks pula. Ini adalah tindakan oleh saraf tunjang. Okey. Hypothalamus Hypothalamus terletak di bahagian tengah otak. Fungsi ini merupakan bahagian sangat penting, nyatakan dua fungsi. Pusat kawalan untuk kelaparan, dahaga, keletihan, kemarahan, suhu badan. Itu macam cikgu ada tulis hypothalamus tu. Ada suruh buat macam hypothalamus, ada buat macam suhu tu kan. Hypothalamus. Lapo. Suhu. Lagi apa? Marah. Haus. Dahaga. Haus lah Ada semua. Hypothalamus. Mengawal. Pusat kawalan untuk mengesan kelaparan. Kalau lapor je macam mana? Rosak hypothalamus. Encik John telah mengalami kemalangan. Doktor telah mendapati Encik John mengalami kecederaan serius yang melibatkan bahagian Y. Nyatakan apakah kerosakan tersebut? Bahagian Y. Apa bahagian Y tadi? Bahagian Y ialah cerebellum. Cerebellum. Maknanya keseimbangan. Okey. Menyebabkan kegagalan untuk mengkoordinasikan pengecutan otot untuk pergerakan. Maka gagal untuk mengawal keseimbangan badan. Kita kalau tak tahu, kita cakap keseimbangan badan je. Gagal mengawal keseimbangan badan. Dah dapat satu. Kehilangan koordinasi pergerakan motor. Maksudnya itulah otot rangka. Ketidakupayaan untuk menilai jarak dan bila untuk berhenti. Ketidakmampuan untuk melakukan gerakan bergantian yang cepat. Gegaran pergerakan. Maksudnya kita jalan pun bergegar-gegar. Berjalan kaki yang mengejut dan meluas. Maksudnya kita menampak tu cara, kan ada awak tengok ada orang tu dia kalau melangkah macam luas. Lepas tu terketar-ketar kan. Itulah contoh dia. Okey, kemudian Parkinson dengan Alzheimer. Terdapat dua jenis yang berkaitan dengan sistem saraf. Alzheimer. Satu lagi Parkinson. Parkinson. Okey, Parkinson dengan Alzheimer. Alzheimer ni dikaitkan dengan nyanyuk. Dia berlaku pada orang tua lah. Dan dia boleh diwarisi. Dia boleh diwarisi. W ni kat sini diwarisi. Boleh diwarisi. Dia adalah keturunan. Boleh diwarisi. Dia disebabkan oleh kekurangan asetilkolin. Disebabkan oleh kekurangan asetilkolin. Tapi kalau Parkinson pula, dia disebabkan oleh kekurangan dopamin. Kalau ini boleh diwarisi, yang ini tidak boleh diwarisi. Kalau ini disebabkan oleh kemerosotan, kemerosotan otak, kemerosotan otak. Ini pula dia menyebabkan ketar-ketar, pergerakan, pergerakan yang ketar-ketar tu. Okey. Kita tengok Alzheimer menyebabkan kehilangan ingatan dan kemerosotan
pemikiran, kepintaran, ingatan, celaru dan kurang tumpuan. Kemerosotan ingatan. Kita potong otak sini sebab dua-dua berlaku kat otak juga. So kita tulis kemerosotan ingatan. Kita tulis ingatan. Ingatan. Sebab tu nyanyuk. Nyanyuk. Manakala melibatkan geletar dan kelemahan otot. Ketar-ketar. Ketar-ketar menggeletar. Menggeletar dan kelemahan otot. O untuk otot. Tadi I untuk ingatan. Dapat Okey, Alzheimer disebabkan oleh kekurangan neurotransmitter iaitu acetylcholine. Kita dah cakap dah. Yang ini adalah dopamin. Maka kita dapatlah sini satu perbezaan. Sekejap. Acetylcholine nombor 1, dopamin pun nombor 1. Ini ingatan nombor 2, yang ini otot nombor 2, otot ni ketar-ketar. Ini boleh diwarisi, yang ini tak boleh diwarisi. Nombor 3, tak payah tulis. Okey, kemudian menyebabkan penyusutan tisu otak manakala disebabkan oleh kekerasan arteri. Ini disebabkan oleh kekerasan. Okey, lagi sekali, kekerasan arteri. Arteri dekat otak tadi sama juga otak. Ini kemerosotan tisu otak. Ini nombor 4 dulu. Okey. Kemudian kita tengok ini jenis barasi apa? Ini adalah melekap, cuping telinga melekap. Melekap, ini tidak melekap. Kita panggil dia ni jelas. Perbezaan yang jelas, maka barasi tak selanjar. Tak selanjar, maka bila tak selanjar, ia adalah disebabkan oleh faktor keturunan. Ia adalah kekal. Dia adalah ketara. Perbezaannya adalah ketara dan dia disebabkan oleh jin yang tunggal. Dikawal oleh jin tunggal. Okey. Faktor apa? Faktor genetik atau keturunan. Sama. Faktor genetik atau keturunan. Okey, lagi satu tadi tak selanjar, dia bukan melibatkan saiz. Nampak ketara perbezaan dia. Okey, kita tengok tiga perbezaan. Dia nak tiga perbezaan barasi selanjar dan juga tidak selanjar. Tadi kita tengok kalau cara ingatnya kita dah dapat berapa tu? 1, 2, 3, 4. 4 perbezaan. Kita dapat 4 perbezaan. Sini selanjar. Satu lagi tak. Satu lagi tak. Okey. Okey, kalau tak kat sini, ini kekal, keturunan, ketara. Ini tunggal. Okey, maka kalau kekal, lawannya adalah sementara. Okey, kalau dipengaruhi oleh keturunan, faktor keturunan, kat sini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar. Alam sekitar. Ketara, tidak ketara. Tidak ketara. 4 tunggal. Ini adalah pelbagai atau perbilangan jin. Okey, menunjukkan perbezaan yang tidak ketara dan tak jelas. Tadi tu. Selanjar tak ketara. Ini ketara. Ciri adalah bersifat kuantitatif. S2 for size. Size. Apa saja yang menyebabkan size? Nombor. Panjang, tinggi, jisim. Nombor. Ini kualitatif. Dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Seperti warna kulit. Warna kulit
adalah warasi selanjar sebab ukurlah sendiri warna kulit. Dia boleh diwarisi oleh faktor persekitaran dan juga faktor genetik. Orangnya putih, keturunan mak bapak dia putih. Tapi oleh kerana dia bekerja di tengah panas, warna dia boleh berubah menjadi gelap. Tetapi kalau cap ibu jari, jenis darah sampai matilah faktor dia punya jenis darah adalah sama. Ini tidak boleh diwarisi. Tidak boleh diwarisi. Misal katalah kulitnya gelap kulitnya gelap, lepas tu dia pakai Fair and Lovely ke, pakai produk ke, maka kulitnya jadi putih. Tapi kalau dia kahwin dengan orang yang kulit putih pun anak dia boleh dapat gelap sebab faktor dia adalah jin dia adalah daripada jin yang gelap. Taburannya adalah normal, manakala taburannya adalah discrete. Ini discrete. Ni ini selalunya kita boleh buat graf graf dia macam ini, taburan normal. Yang ini pula dia biasanya pakai catatan. Okey, itu dia. Kemudian kita tengok pula soalan karyotype, maknanya kromosom pada P dan Q. Apa yang pelik? Okey, P kat ni ada, sepatutnya ada orang lain ada berapa? 2, tapi dia ada 25. Cikgu nak tanya, ini jantina P ni lelaki ke perempuan? Siapa nak jawab? Cepat, siapa nak jawab ni? Daniel nak jawab? Balkis? Intan? Senyap je. Yang lain nak jawab? Tak nak jawab? Namidatul? Tak nak jawab. Okey, tak apalah, tak nak jawab. Kita terus kepada 21. Ini adalah sindrom Down. Yang ini oleh kerana dia ada Y, kita biasanya boy kan, B-O-Y, boy. Bila ada Y, automatik ni adalah lelaki. Kita tengok ni lelaki ke perempuan? Ada Y tak? Tak ada Y, maka dia perempuan. Okey. Okey, Q ni kita tengok semua ada 2 macam normal Ni adalah normal. Kita boleh tulis dia juga 44 campur X. Ini pula kita tengok kat sini ada 41. Jadi dia 45 campur X, Y. Jadi dia adalah sindrom Down. Kenapa kita cakap dia sindrom Down? Sindrom kerana dia ada kromosom yang berlebihan pada kromosom ke-21 Kromosom ke-21 D ni untuk 21. Kromosom ke-21 di mana semasa pembentukan gamet dulu dia ni gagal berpisah semasa peringkat anafasa 1 ni. Sepatutnya ni kromosom ke-21 ni berpisah jadi separuh tapi dia gagal berpisah maka dapatlah sindrom Down di mana matanya sepit mata dia sepit ruas tangan dia kecil, dia mandul dia mandul, biasanya mandul lah biasanya dia mandul okey, kemudian dia terencat akal biasanya mental retarded mandul, mental retarded okey, perbezaan antara P dan Q, maka kita cakap lah, kita tengok gambar, kita baca je. Individu P mempunyai 3 kromosom pada kromosom ke-21 tapi Q 2 kromosom pada kromosom ke-21. Kemudian kita cakap individu P mempunyai kromosom seks X dan Y manakala kromosom Q mempunyai 2 kromosom seks X. Okey, dia suruh tanya perbezaan, dia kita pun jawab. Kita boleh cakap lah lain lah. Tapi oleh kerana dia tanya perbezaan karyotype, maka kita merujuk pada gambar dia saja. Jadi kalau yang lain, kita boleh cakap lah jantinanya lelaki ke perempuan. Ataupun dia sindrom Down satu normal Okey, kita tengok pula
Tapi adalah tak normal. Bagaimana keadaan ini berlaku? Okey, kenapa dia tak normal? Sepatutnya kita ada plak perempat campur X, X misal kata. So semasa meiosis, dia akan bagi dua kan? Bagi dua, maka kita bagi dua. Ni kita belah dua, jadinya 22 campur X. Di sini 22 campur X. Okey, bisa katalah bapak dia pula dia bahagi tapi dia normal, bisa katalah kan. Bapak dia normal baginya. So dia akan jadi 22 campur 22 campur X, satu lagi 22 campur Y. So sekata sini dibagi dua, ni pun bagi dua. Okey. Semasa meiosis 1, kromosom homolog ke-21 gagal untuk berpisah. Gagal untuk berpisah. Ni biasa berlaku semasa anafasa 1 lah. Anafasa 1. Ini non-disjunksi. Sama juga. Kromosom homolog ke-21 gagal berpisah. Okey. Sorry. Ini normal, ni normal. Sekarang kita tengok yang tak normal. 44 campur XY. Bisa katalah tak normal. Jadinya 44 bagi 2 sepatutnya 44 bagi 2 jadinya 22 kan. Tapi dia jadi 20 tolak 1 dapat 21. Satu lagi adalah 22 tambah 1 jadinya 23. Jadi dia adalah 23 campur X, 22 campur Y. Kalau misalnya kata kes ni lah. Kes ni dia akan jadi 23 campur X atau 22 campur Y. Kalau kita tengok dia mesti sepatutnya 23. 46 bagi 2 dapat 23. Okey, tengok balik. Semasa anafasa 1 kromosom homolog gagal berpisah. Gagal berpisah. Ini menghasilkan gamet 24 kromosom. 22 campur X jadi 24. Okey. Gamet yang abnormal, maknanya tak normal ini yang 24 kromosom bersenyawa dengan gamet normal yang 23 yang macam ni. Yang normal. Okey. Menghasilkan zigot yang tak normal. Jadinya 47. Sebab 24 campur 23 dapat 47. Iaitu kelebihan satu kromosom ke-21 lalu membentuk anak sindrom Down. Anak sindrom Down. Okey, anemia. Apa yang patut? Anemia ni adalah kekurangan darah. Kekurangan darah. Okey, bila dia kurang darah, kurang oksigen kurang darah, kurang oksigen. Kurang darah, kurang hemoglobin. Maka kurang oksigen. Bila kurang oksigen, maka letih. Cakap berikan nasihat. Seimbangkan antara rehat dan senaman. Seimbangkan antara rehat dengan senaman. Ialah kalau nak bersenam maka dia perlukan banyak oksigen. Sebabnya dia kena kawal dia punya senaman. Untuk elakkan senaman atau melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kecederaan. Sebab dia kurang tenaga, kurang oksigen. Jadi kurang oksigen akan kurang tenaga. Sebab oksigen diperlukan untuk respirasi sel. Maka kuranglah respirasi sel. Bila kurang respirasi sel, kurang tenaga. 1, 2, 3, 4, 5, barulah datang ni letih. Tidak melakukan sebarang aktiviti cergas. Jangan buat aktiviti cergas. Lebihkan pengambilan zat zinc, minerals zinc dan juga asid folik untuk kurangkan kekerapan kesakitan. Kemudian minumkan air kosong banyak untuk mengelakkan dehidrasi. Tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Kerana merokok, kerana rokok ni rokok dia ada karbon monoksida.
Kerana asap rokok juga mengandungi karbon monoksida yang akan bersaing dengan oksigen untuk bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin dia kalau bergabung dia tidak berbalik. Okey, itu satu lagi. Asap rokok ada nikotin. Nikotin ni menyebabkan pengecutan salur darah. Pengecutan salur darah. So, bila mengecut, kuranglah oksigen. Salur darah kurang oksigen. Elakkan daripada kesejukan. Kenapa? Sebab bila sejuk kita perlukan lebih banyak tenaga. Kita perlukan banyak tenaga untuk mengatasi kesejukan tu. Sepatutnya tenaga tu kita boleh gunakan untuk benda lain. Tapi kita untuk mengekalkan suhu badan. Okey, elakkan stres juga. Kemudian kita tengok soalan. Sebenarnya cikgu nak suruh awak jawab 1 hingga 5 tapi cikgu dah terlanjur masukkan 6 tu. Okey. Salur xylem J ialah salur xylem yang berfungsi untuk mengangkut air. Ini adalah H ni adalah sel rambut akar sel rambut akar. Sel rambut akar. Dia macam ni bentuknya ni. Tujuan dia macam itu ialah meningkatkan jumlah luar permukaan perisi padu yang tinggi, mudahlah proses penyerapan air. Kenapa air boleh masuk? Kerana air tanah adalah hipotonik kepada subsel akar rambut. Okey. Ini menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Okey. Kemudian kita ada apa ni? Kita ada xylem. Xylem ni kalau pada batang pada batang dia adalah di belah dalam dalam ni xylem. Ni xylem. Ni phloem. Okey. Saya katalah kita salin xylem tu. Xylem ni ada lignin penebalan lignin xylem. Ada banyak jenis sebenarnya dia punya jenis ni, tapi ni adalah lignifikasi lignin. Penebalan lignin. Xylem ni untuk apa? Xylem ni untuk pengangkutan air dan juga water. Ini boleh jadi water and minerals. Ini adalah untuk penebalan ni ada salur sebagai memberi sokongan mechanical. So mechanical support. Okey, kemudian kita ada sel pengawal ni. Sel pengawal. Sel pengawal ciri dia ada kloroplas. Okey, kita tengok. Nyatakan penyesuaian xylem. Dia nak xylem punya penyesuaian. Apa dia? Xylem ditebalkan dengan lignin. Supaya apa? Supaya tak terlalu. Supaya tak terlalu. Dia boleh getah tu kan. Dia lalu je. Tapi kalau nak tembus keluar sini airnya. Ia juga memberikan kekuatan pada pokok untuk tegak dan terus hidup. Memberikan kekuatan mekanikal tadi tu. Kekuatan mechanical Xylem terdiri daripada sel yang mati. Betul. Xylem ni dalam ni kosong dah ni. Sitoplasma semua dah tak ada. Sebab tu dia boleh tu. Kemudian dia ni oleh kerana dia adalah salur yang bersambungan, dia macam straw. So bila dia macam straw ada apa tu tindakan capillary iaitu ada dua daya lekitan dengan daya lekatan.
daya lekitan ya. Daya lekatan misal kata air dengan dinding xilem. Lekitan ialah antara air dengan molekul air. Okey, tisu xilem terdiri daripada salur yang halus. Halus ni panjang dan berongga untuk berterusan untuk mengangkut air dan mineral. Okey, xilem yang halus dan panjang ini menyediakan keadaan tindakan capillary. Okey, kita tengok pula soalan yang terakhir. Stoma pada waktu yang berbeza. Okey, mana waktu siang, mana waktu malam. Tengok liang stoma terbuka. Bila liang stoma terbuka, maknanya waktu siang. Kalau tertutup waktu malam ataupun kat mata cahayanya rendah. Okey, kenapa? Sel pengawal ni dia punya kelebihannya dia ada kloroplas. Pertama dia ada kloroplas. Bila dia ada kloroplas, dia ada klorofil. Bila dia ada klorofil, dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Bila menjalankan proses fotosintesis, dia akan hasilkan glukosa. Okey, bila dia ada glukosa, maka dia menyebabkan tekanan osmosis sel pengawal meningkat sebab dia gula. Ini menyebabkan terdapat perbezaan tekanan osmosis dengan sel jiran dia ni, sel jirannya. Okey. Itu satu dia ada kloroplas. Yang kedua, ciri dia adalah dinding selnya tidak sama tebal. Luar dan dalam. Luar dan dalam. Yang dalam ni dengan yang luar ni tak sama tebal. Dia tak sama sebal tu yang dia boleh melengkung tu. Okey. Okey, bila siang hari dia pun ada kloroplas, dia boleh menjalankan proses fotosintesis, hasilkan glukosa. Bila ada gula kat sini, maka tekanan osmosisnya meningkat. Maknanya airnya jadi kurang berbanding dengan bahan larut. Maka kat sini air banyak, kat sini air kurang. So air akan meresap masuk daripada jiran. Sebab dia menjadi hypertonik. Sel pengawal menjadi hypertonik kepada jirannya. Siapa jirannya? Jirannya adalah sel epidermis. So, kesannya air masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. So, jadinya sel pengawal segah. Bila sel pengawal segah, dia jadi melengkung keluar. So, jadi stoma terbuka. Stoma terbuka. Okey. Maka pertama ialah yang stoma terbuka ini adalah berlaku ketika waktu siang hari atau ada cahaya matahari. Waktu malam atau tiada cahaya. Dengan kehadiran cahaya, sel pengawal akan menjalankan proses fotosintesis. Dia tidak menjalankan proses fotosintesis. Ini menyebabkan lebih banyak glukosa. Ini kena awak bila macam ni, ayat mesti ayat lengkap. Ini tak boleh macam ni. Nanti awak tulis, kena cakap ini menghasilkan ke ini. Ini menghasilkan banyak glukosa menyebabkan sel pengawal menjadi lebih hypertonik berbanding sel epitelium. Bukan sel epitelium, sel epidermis. Epidermis. Sel apa? Sel epidermis. Sebab ni bukannya sel tumbuhan, ni sel haiwan. Sel haiwan epidermis. Ni sel tumbuhan epidermis. Kalau sel haiwan epitelium, manusia epitelium. Okey. Penghasilkan glukosa yang kurang, sel menjadi lebih hypertonik.
Kemudian pengangkutan aktif ion kalium ke dalam sel pengawal menyebabkan tekanan osmosis sel pengawal meningkat. Pada masa yang sama, pengangkutan aktif kalium ke dalam sel pengawal. So bila dia banyak bahan larut, dia menjadi lebih hypertonik. Maka untuk yang waktu malam pula tidak aktif. Maka air masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kurang air masuk secara osmosis, sel menjadi segah dan melengkung keluar, ke dalam ke luar ni. Keluar akibat ketebalan sel yang tak sama. Dia melengkung ke luar. Okey, sel pengawal menjadi tidak segah dan kembali ke bentuk asal. Liang stoma terbuka, liang stoma tertutup. Okey. Kemudian kita tengok kat sini soalan ni. Bincangkan tumbuhan tertentu beradaptasi untuk mendapat sokongan dalam air dan juga dekat darat. Kita tengok adaptasi tumbuhan di dalam air. Pokok keladi bunting merupakan tumbuhan akuatik yang terapung di permukaan air. Apa cirinya? Mempunyai tisu erenkima. Dalam erenkima ni penuh dengan ruang udara. Mempunyai dinding yang nipis dan juga ruang udara yang besar. Bila ada udara maka dia jadi kurang tumpat. Bila kurang tumpat dia akan terapung. Dia menyebabkan tumbuhan menjadi ringan dan terapung di permukaan air. Bila ada udara ni, macam kapal selam. Bila nak terapung dia buang air, tinggal udara. Okey, dia disokong juga oleh daya keapungan air. Kita dah belajar dah prinsip apa tu? Archimedes kan? Bila kita rendamkan satu objek di dalam air, maka berat air yang disesatkan sama dengan berat daya tujah ke atas. Maka ni adalah daya apungan tu disebabkan oleh daya apungan air. Daun keladi tu maka banyak ruang udara tambahkan lagi untuk terapung di permukaan air. Petal dan juga batangnya mempunyai banyak pundi udara. Keladi bunting tu macam ada bunting itu ada banyak pundi udara menyebabkan dia boleh terapung dalam permukaan air. Akar serabut banyak merangkap gelombang udara menyebabkan dia terapung di permukaan air. Akar dia pula boleh gelombang-gelombang udara berangkap kat sini. Bila udara ada kat sini menjadikan dia lebih kurang tumpat. Tetapi ada satu lagi jenis, satu terapung udara di air, satu lagi adalah tenggelam seperti hydrilla, di mana mempunyai batang dan daun yang kecil. Daun-daunnya kecil, batang-batangnya kecil. Dia mempunyai tisu vaskular, mempunyai sel dan juga banyak ruang udara, membolehkan dia terapung tegak di dalam air. Dia disokong oleh keapungan air. Untuk darat pula, tumbuhan herba dan tumbuhan berkayu. Tumbuhan herba mempunyai batang dan lembut dan tidak berkayu, manakala mendapat sokongan melalui kesegahan sel parenkima. Ini untuk tumbuhan herba. Tumbuhan herba dia tak ada kayu, maka dia melalui kesegahan sel. Tanah meresap ke dalam sel parenkima melalui proses osmosis. Sel menjadi segah dan memberi sokongan kepada tumbuhan. Tumbuhan berkayu pula adalah pokok yang besar-besar dan pokok renik. Dan batangnya berkayu. Ini memerlukan sokongan mekanikal yang kuat. Tumbuhan berkayu mempunyai banyak tisu berkayu seperti vessel xylem dan trachea. Kita dah tulis lah xylem tu kan. Xylem. Sokongan mechanical support. Ada lignin. Dinding xylem dan trachea ditebalkan oleh lignin, maka menyediakan sokongan yang kuat kepada tumbuhan berkayu. Alhamdulillah, selesai sudah. Ada soalan tak? Ada soalan? Bozan, ada soalan? Yang lain semua tak ada soalan? Saya baru masuk di grup. Baru masuk. Tak apa, nanti cikgu send dia punya rakaman Boleh? Boleh. Ada soalan setakat ni? Intan Nur Najwa. Tak ada cikgu. Aiman pun tak ada. Okey, tak apa, cikgu masuk awal sikit sebab cikgu nak pergi sekolah. Nanti cikgu kasih dia punya rakaman Untuk kelas
walaupun dah cuti sekolah, nanti cikgu buat kelas tambahan jugalah macam biasa. Cikgu kasih supaya awak tak lupa Boleh? Ada Boleh ke? masalah? Tak ada. Alhamdulillah. Tak kisahlah tingkatan 4, tingkatan 5 sama Sebab tingkatan 4 tu takut nanti ada COVID lagi kita tak tahu dia punya masa ni macam mana, pembelajaran jadi sukar ke. Maka tingkatan 4 tu cikgu pun masih akan kasih kelas juga Okey. Kita jumpa. Sebelum tu cikgu minta maaf lah mana-mana cikgu terkasar bahasa sepanjang tahun ni. Tapi jangan lupa kelas cikgu kita akan buat kelas juga Okey. Semua terima kasih kelas. Kita tutup dengan tasbih kifara dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.